Okey, saya dah buka share PowerPoint. Ada nampak tak? Dah. Oh, dah dah sampai. Okey, alhamdulillah internet kita okeylah tu, cepat sampai. Ada setengah tu lama tunggu, tak keluar-keluar. Saya nampak, you all tak nampak. Okey, so boleh start ke? Ke nak tunggu you all semua dah ada baru nak start Tak terus. Recording pun. recording. Siapa record ni? You all dah record ke? Video. Dah ada record ke? Sebab saya tak start recording. My dear, ke nak minta saya yang record? Puan boleh minta record. Ha? Ada orang record dah ke? Kalau puan record boleh. Yes. Okey, sekejap. Boleh. Okey, 49 maksudnya 48 baru. Ada yang line internet tak ni ke? Sebab masing-masing dah duduk dekat asrama kan? Sepatutnya okey dah. Okey, ada yang Saya share dah kot puan. record. Sebab sekarang nursing ada 50 je. Oh, Puan dah keluar. okey. Okey. Kalau you all inform ada yang share okey lah. Okey, sebab saya takut you all ada masalah apa you tak bagi tahu dekat saya. Okey, so hari ni kita akan bincang mengenai topik urinary tract infection. Saya rasa semua you all dah pernah dengar lah topik ni, dah pernah dengar ataupun mungkin dah pernah alami, terutamanya yang perempuan. Sebab biasanya urinary tract infections ni biasa occur dekat remaja lah banyaknya. Okey, kejap saya nak check balik recording dah. Okey. So, kita tengok kalau dekat sini saya letak pun memang gambar perempuan lah, yang banyak lelaki dia jarang sikit ada tapi dia kurang sikit lah. So, siapa pernah dengar urinary tract infection? So, ada idea tak apa benda tu? Jangkitan di saluran apa tu? Tract urinary. Dekat mana-mana lah, daripada os opening dekat urethra tu sampailah ke ginjal you all. Dekat mana-mana bahagian. Kalau ada infection dekat situ, kita panggil urinary tract infection. Tapi yang paling commonnya adalah dekat bladder lah. Dan kalau tak dirawat, boleh pergi kepada buah pinggang. Okay. Urinary tract infection is an infection in any part of the urinary system. Kat mana-mana lah kalau daripada atas tu daripada buah pinggang lagi. Kita ada dua buah pinggang, kita ada ureter, dua ureter daripada buah pinggang dia akan pergi ke urinary bladder, kan? Kedudukan ni. So kena ingat, you recall balik you punya anatomi. Macam mana kedudukan anatomi dia daripada buah pinggang, dia menurun pergi ke urinary bladder. Daripada urinary bladder, urine akan keluar melalui urethra terus ke you punya urethra opening. Okay. Most infection involve the lower urinary tract sebab biasanya kebanyakan jangkitan kuman dekat urinary bladder ni biasanya berlaku dekat bladder sebab dia berlaku daripada bawah. Okay. Dia masuk daripada bahagian bawah naik ke atas sebab jaranglah yang berlaku. Ada juga yang berlaku daripada dalam tubuh kita sendiri. Tak apa, yang tu nanti kita bincang balik. Women are great risk than men. Kenapa wanita lebih kerap berlaku? Ada tak dekat sini? Masa remaja dulu dia mudah ni. Tapi mungkin you all tak travel, mungkin kurang lah. Biasanya kalau yang pergi travel, guna tandas awam dekat stesen bas ataupun dekat mana-mana perhentian tu, bila balik you rasa gatal-gatal kat situ, rasa pedih, nak kencing, itu kemungkinan you ada infection dekat urinary tract. Okay. Bladder infection can be painful and annoying. Okay. Memang sakit lah kalau dekat bladder. Okay. Sebab bila dah masuk dekat bladder, you rasa panas, pedih, sakit nak kencing. Okay. Mungkin ada yang pernah rasa experience. Nak kencing tu pun dia takut nak pergi kencing sebab rasa panas, pedih. Macam nak keluar, nak menitik tu, rasa air kencing tu dia lalu ikut track dia tu sebelum dia keluar ikut opening dia. Okay. Serious consequences can occur if UTI spread to kidney. Dia boleh pergi sampai ke kidney dan boleh merosakkan kedua-dua kidney. Doctors typically treat urinary tract infection with antibiotic dan memang common lah kalau sebut aja jangkitan UTI, rawatan dia yang paling utama adalah antibiotik. Okay. Selain daripada tu, banyak benda adalah untuk mengelakkan daripada jangkitan itu berulang. Okey,
First kita tengok female dengan male, dia punya anatomy of urinary system. Saya sebut tadi kenapa female dia mudah sangat untuk dapat jangkitan pundi kencing ni, dekat pundi kencing ke dekat bahagian urinary tract infection lah sampai ke atas ni. Kenapa? Sebab kalau tengok anatomi, dia punya saluran kencingnya adalah lebih pendek jika berbanding dengan lelaki. Kalau lelaki dia panjang, sebenarnya dia susah sikit untuk bakteria tu untuk masuk sampai ke bladder. Okey, sebab dia panjang. Okey, dan biasanya UTI ini disebabkan oleh patogenik mikroorganism dan selalunya ia dikaitkan dengan bakteria. Walaupun ada jugalah virus, kuman-kuman lain, tapi yang paling common adalah bakteria, dan bakteria yang paling common adalah daripada anus. Okey, daripada anus. Sebab anus sterile ke tak sterile? Kalau you nak compare dengan bahagian urinary part you tu. Okey, dekat urethra you tu. Okay. Kawasan bahagian dalam dia adalah urethra. Di bahagian permukaan bahagian luar tu dia tidak sterile. Dia bersih sahaja. So kita bersihkan kat luar tapi dekat dalam dia adalah sterile. Okey, apa perbezaan antara jenis-jenis UTI? Okey, dia tengok kepada tempat lah. Okey, and then juga kita boleh pecahkan kepada bahagian atas dengan bahagian bawah. Kalau dekat sini dia tengok pada tempat. Senang je nak ingat. Tambah je tis dekat belakang. Okey, kalau dekat urethra, urethritis. Maksudnya dia ada inflamasi dekat urethra. Kalau dekat bladder, cystitis ya. Cystitis adalah inflamasi dekat urinary bladder. Sebab bladder ni dia ada dua tau. Satu lagi bladder dekat gallbladder. Nanti tertukar pula. Urinary bladder dekat pundi kencing, gallbladder dekat pundi empedu. Jangan tertukar pula bila belajar bahagian JIT, you ada juga kan gallbladder. Pyelonephritis. Okay, yang ini kalau sebut pyelo ni dia melibatkan renal kidney. Okay, dekat kidney ataupun renal. Dan pyelonephritis adalah inflamasi dekat renal pelvis. Renal pelvis yang cabang yang kita nak masuk ke ureter ni. Okay. Prostatitis, yang ini common dekat bahagian prostate, kat bahagian lelaki tu. Inflammation of the prostate gland. Yang ini lelaki lah, perempuan tak ada kan. Okay. Bahagian lower dan upper UTI. Kalau lower UTI ni kita pecahkan kepada 3, cystitis, prostatitis dan urethritis. Kalau nak ingat senang je, you tahu anatomi dia and then you boleh ingat. You tambah je tis kat belakang. Kecuali dekat urinary bladder je. Dia lain sikit sebab dia cystitis. Okay. Bahagian upper pula biasanya melibatkan bahagian atas daripada daripada urinary bladder. Okay. Antaranya adalah acute dan chronic pyelonephritis. Dekat ginjal ni kita sebut pyelonephritis. And then kadang-kadang dia boleh jadi sampai renal abscess bila dah ada nanah. Okay. Dah ada nanah dekat bahagian ginjal you all tu. Interstitial nephritis adalah space between kidney tubule tu. Dia dah swollen and then dia akan lama-lama dia boleh jadi penanah bila bakteria tu dah invade dekat situ, dah bermastautin dekat situ. Okay. Perirenal abscess pocket of pus around kidney. Okay. Perirenal abscess ni adalah dia adalah pocket of nanah yang berada di sekeliling kidney. Okay. Di sebelah ataupun kedua-dua belah kidney. Tapi kalau dah naik sampai dekat upper UTI ni, dia dah, kita katakan dah teruk lah. Okay. Dan you all pun mungkin dah rasa masa tu sakit, melibatkan sakit bahagian depan dan sakit bahagian pinggang. Okey, kalau tengok kat sini saya dah sebut tadi, just untuk gambaran sahajalah bahagian upper dengan lower tract dia. Atas daripada bladder kita panggil upper urinary tract infection. Bawah daripada bladder itu adalah lower urinary tract infection. Okay, classifying of urinary tract infections kita base kepada dua lah. Okay, satu kalau kita pecahkan mengikut lokasi. Sebab tadi saya ada sebut bahagian atas dengan bahagian bawah. Okay, upper urinary tract melibatkan kidney dengan ureter, yang dua ureter tu. Okay, bahagian lower urinary tract melibatkan bladder dan struktur di bawahnya. Apa struktur kat bawah dia? Bawah bladder. Urethra lah kan.
Lepas tu yang kedua kita pecahkan sebagai uncomplicated or complicated UTI. Okey, juga kita bahagikan kepada dua lah. Okey, iaitu bahagian ni kita dah sebut tadi, bahagian lower dia terdiri daripada 3 komplikasi ni, dan bahagian upper dia terdiri daripada benda-benda ni. Okey, seterusnya kita pergi kita tengok apa itu lower ataupun uncomplicated upper UTI ni apabila dia melibatkan community acquired infection. Maksudnya infection itu berlaku di luar daripada hospital. Maksudnya kalau berlaku dekat rumah ataupun infection tu berlaku masa you pergi dekat tandas awam, lepas you guna tandas tu, you balik kat rumah, you rasa gatal-gatal, you rasa pedih, susah nak kencing, maksudnya you dapat UTI, community acquired infection. Okey, tapi yang ini lebih mudah untuk disembuhkan sebab kuman dia, walaupun kuman dia banyak bercampur-campur dengan orang ramai apa semua, tapi senang nak treat, senang nak bagi antibiotik. Kalau kita bagi antibiotik yang paling rendah tu pun dia mudah nak cure. Okay? Dan selalunya yang kena adalah young woman. Okay? And not usually recurrent, dan selalunya tak berulang lah. Dan kadang-kadang tak sempat pun you nak pergi treatment kan. Bila you rasa tak sedap, you rasa kencing tak puas, kencing dedas, you minum air banyak. Bila air banyak dia akan flush keluar. And then tak sempat pun nak pergi ambil treatment, dia dah okay. Okay? Tapi kalau tak cukup minum air, and then you memang dah selalu berulang, memang orang yang jenis susah untuk dapat, bukan susah, mudah untuk dapat infection. So kena pergi hospital juga ataupun pergi klinik untuk dapatkan antibiotik. And then yang kedua adalah hospital acquired infection. Yang ni yang susah. Yang ini yang kita risau. Okay? Sebab dia kuman dia degil sikit. Sebab kuman dia berada di hospital ataupun di klinik ataupun di kawasan-kawasan yang kita libatkan dengan kawasan hospital. Okay? Bukan community. Dan biasanya dia melibatkan biasanya staf kesihatan yang biasanya bagi peluang ni untuk patient tu dapat infection. Contohnya masa dia buat prosedur, contohnya you tak cuci tangan, you tak betul-betul proper aseptic technique, okay? Contohnya masa masukkan catheter, you dah belajar kan catheterization, nak masuk tube catheter di dalam pundi kencing pesakit. Banyak sangat kes-kes yang berlaku di mana pesakit mendapat hospital acquired infection UTI. Okay? Dan biasanya patient ni mudah dapat dengan urologic abnormalities ataupun recent catheterization. Okay? Pesakit-pesakit yang ada abnormality pada sistem urologi dia. Okay? Kadang-kadang dia punya urethra dia, urethra opening dia tu tidak melalui, biasanya lelaki lah. Kadang-kadang lelaki dia tidak melalui hujung penis. Kadang-kadang urethra dia tembus di bahagian bawah pada bawah penis di atas skrotum. Maksudnya dia tidak di hujung penis. Kadang-kadang benda tu dia mudah untuk dapat infection sebab dia keluar ikut situ. Dia meleleh kan. Ataupun ada komplikasi-komplikasi ataupun abnormality pada sistem urinary tract dia. Mungkin ada kesempitan, mungkin ada blok dengan dia sempit disebabkan congenital. Okey, masalah semula jadi dia. Keabnormalan semula jadi, ataupun mungkin ada batu karang dekat mana-mana, mungkin juga menyebabkan infection. Dan satu lagi pregnancy immunosuppressant, maksudnya orang-orang yang ada penyakit-penyakit yang sistem imun dia suppress. Contohnya SLE, okey, pesakit kanser yang dapatkan rawatan, dia buat kemo, dia buat radioterapi, okey, ubat-ubat itu menyekat kan sistem imun dia, so dia mudah untuk dapat infection. Pesakit diabetik, mellitus ataupun pesakit yang ada kesekatan oleh batu karang dan seumpamanya lah. Okay? Dan banyak lagi lah, contohnya kalau lelaki BPH, ada kebengkakan pada kelenjar prostat dia. Bila bengkak dekat situ, air kencing dia susah nak keluar, and then bila susah nak keluar, dia jadi bertakung dan dia mudah untuk dapat infection. Tapi perlu ingat hospital acquired infection lebih susah untuk diubat sebab kadang-kadang menggunakan antibiotik yang paling rendah tu memang tak sesuai lah, kita guna yang tinggi sedikit. Okay? Dan biasanya often acquired during hospitalization lah. Okay?
Dan seterusnya kita tengok pula kepada patofisiologi. Okay. Macam mana UTI ini occur dekat seseorang. The mechanism that attend in preventing bacteria from invading the bladder or progress up through the upper urinary tract include, okay, termasuklah process or urinate wash most bacteria out of the urethra. Maksudnya, biasanya proses untuk kita buang air kecil tu biasanya kita flush semua bakteria-bakteria yang masuk ke dalam urethra kita. Biasanya lah, sepatutnya. Yang tak biasanya bila kita tak boleh nak flush. Contohnya bagi seseorang yang suka menahan kencing maksudnya, ataupun dia duduk dalam kelas lama, lepas tu dia nak tunggu habis kelas 3 jam, 4 jam baru dia keluar kencing. Yang tu bakteria dia nak invade, dia masuk dekat bahagian urethra dia, and then dia sempatlah berkoloni dekat situ, dia duduk dekat situ dan sempat dia untuk cari tempat yang sesuai untuk dia bertapak. Okay, so tak bagus. Okay, yang ni. Kalau boleh, kalau rasa je nak buang air ataupun bunyi kencing kita dah penuh, cepat-cepat kena buang supaya bakteria tu tidak menapak di dalam tempat yang sesuai untuk dia membiak. Okay. In female, dan biasanya patofisiologi yang normal lah. In female ni kita ada mucus lah, mucus secreting cell in the urethra, yang ini dia akan membantu untuk trap bakteria so it can move upward. So maksudnya dengan ada mucus ni dia akan menghalang bakteria tu daripada naik ke atas. Okay. Yang ini yang normal. Okay. In male pula, the length of the urethra. Kalau kita tahu, lelaki dia panjang. Sebab itu dia susah untuk dapat infection. Okay. Dan bakteria ni dia susah. Ini sebagai shell juga untuk bakteria daripada invade ke bahagian atas. Okay. Seterusnya, several factors work to create a bactericidal effect, high osmolality and low pH of the urethra. Kalau kita tengok dekat bahagian urinary part kita ni dia berasid, terutamanya perempuan lah, walaupun kita kata perempuan ni mudah sangat untuk dapat jangkitan urinary tract infection, tetapi keasidan di dalam kawasan dekat-dekat urethra, kawasan vagina, bahagian bawah-bawah tu akan membantu untuk mengelakkan daripada bakteria ni naik ke atas. Sebab kalau bakteria yang biasa dia akan musnahlah dekat situ. Okay? Dia tak sempat pun nak naik atas. Tapi kadang-kadang bila berlaku keadaan luar biasa, keasidan kita ni bertukar. Dia jadi lebih alkali. Bila lebih alkali, so maksudnya bakteria lebih mudah untuk membiak. Sebab tu tak bagus kalau yang perempuan lah, biasanya lelaki pun sama juga kot. Kan? Kalau kita cuci dekat bahagian private part kita menggunakan sabun yang beralkali. Kalau boleh biarlah asid, dia ada asid base juga. Okay? 5 point ke bawah lah. Okay? Tapi janganlah sampai 3, itu terlalu asid pula kan. Below than 7. Uromodulin present a protein synthesized in the kidney and the epithelial cells of the urinary tract. Okay. When the bladder contract, the uretrovesical junction ini juga memainkan peranan di mana fungsional dia adalah one way valve where ureters lead into the bladder. So maksudnya kalau dia ada one way valve, sepatutnya segala sistem kumuhan daripada bladder tu dia akan terus masuk ke dalam urinary bladder. Daripada kidney tu dia akan masuk terus ke urinary bladder dan dia akan menghalang daripada buangan tu yang daripada urinary bladder tu untuk naik semula ataupun kita katakan reflux balik ke ureter. Okay, sepatutnya tak berjadilah. Okay, tapi kadang-kadang ada juga dalam setengah-setengah situasi dia boleh naik ke atas. Yang itu boleh menyebabkan UTI. Kalau yang normalnya, dia ini akan membantu. Okay, uretrovesical junction kita akan membantu. Dekat bawah dekat bladder tu kita ada satu valve. Dia akan membantu daripada urin yang dah ada dekat bladder daripada naik ke ureter. Dan uretrovesical junction, kalau you perasan, saya tak ada gambar dekat sini, daripada kidney tu nak pergi ke ureter tu, perasan tak dia punya bentuk macam ni? Dia bentuk macam J. Kat situ kita panggil PUJ junction, pelvic urethral junction. Okey, kat situ pun struktur dia pun membantu supaya susah untuk berlaku reflux. Sebab dia kalau turun dia senang, bila nak reflux naik ke atas tu dia susah sikit. Okey, sebab dia bentuk J macam tu. Okey, struktur dia tu. Tapi kalau ada batu karang susahlah. Bila ada batu karang dekat situ dia susah nak bergerak, dia susah nak turun balik. Okay.
In the distal urethra, urethra sphincter prevent the upward movement of bacteria. Dan satu lagi sphincter dia ada dekat bahagian bawah tu dekat dengan urethra. Sebab itulah you kalau kata rasa nak kencing je you terus kencing kan. Sebab kita ada dua sphincter dan sphincter-sphincter itu yang mencerut, constrict supaya air kencing itu tak keluar. Dan salah satu peranannya untuk normal adalah supaya bakteria tak mudah masuk ke atas. Dan urine juga tak akan reflux balik. Bila dah turun, dia akan turun satu hala je. Okay. Dan seterusnya, jika bakteria successfully invade, dia dah masuk dah, dia dah melekat dah dekat situ. The immune system recruit toll-like receptor TLR4 ni which recognize the pathogen and further recruit neutrophil and macrophage to induce phagocyte. Okay, kadang-kadang bila dia dah invade pun dah kat situ, dia dah duduk dah, dia nak buat koloni dah dekat situ. Tapi kita, sistem imun kita ada satu sistem yang dipanggil toll-like receptor di mana dia akan kena pasti, oh ini bukan benda normal dalam tubuh. Dia dah kenal dah patogen dia akan rekrut lah, melatih lah sel darah putih, macrophage dia untuk induce phagocytosis. So dia akan makan semua bakteria tersebut, okay? Dan dia akan ni. Kecuali bila something berlaku, dia tak mampu untuk proses phagocytosis tak berlaku dan itu yang boleh menyebabkan infection tu akan occur, microbe akan terus membiak dekat situ dan menyebabkan dia akan swelling, dia akan jadi inflammation dulu, jadi merah, bengkak dan lama-lama dia boleh jadi bernanah dan seterusnya. Itu yang kita katakan sebagai infection lah. Okay. Yang paling teruk, severe, dia akan mengeluarkan nanah. The ability of the pathogen to produce infection is influenced by the virulence of the specific pathogen and individual specific immune response. Ia bukan sahaja bergantung kepada spesifik pathogen apa, kuat ke tidak, kan? Kalau yang biasa-biasa tu mungkin kita boleh flush je, minum air banyak dia keluar. So tak sempatlah dia nak invade dekat sistem urinary tract kita. Okay. Dan setengah-setengah pula kita, kalau biasanya orang macam kita lah, remaja, orang dewasa, so dia susah, imun sistem dia tinggi, so dia susah untuk dapat jangkitan. Okay. Berbeza dengan kanak-kanak ataupun orang tua ataupun orang-orang yang ada penyakit seperti kecil manis ataupun kanser, semua tu sebab immune respon dia disekat kan, dia tahap imun dia merosot. Jika immune system does not respond quick enough, the pathogen may be able to excessively multiply and inundate the individual defense mechanism yang menyebabkan berlakunya UTI. Ini yang kita katakan macam mana dia boleh dapat UTI. Infection occur when bacteria gain access to the system. Satunya adalah access ini ini sebagai term-term lah yang kita boleh kaitkan dengan infection yang occur dekat bahagian urinary tract infection. Access infection occur first as the bacteria gain access inside the urinary tract. Bila dia dah masuk tu, dia dah access dah. Okay, bakteria tu dah naik dah dekat bahagian urinary tract kita, bermula daripada urethra opening kan, masuk dekat urethra opening dan dia jalan masuk sampai ke atas. So maksudnya dia dah ada access, okay, untuk nak naik ke kawasan urinary tract kita. Okay, seterusnya dia akan attach. So dia akan melekat dekat mana-mana yang dia sukalah. Okay, the bacteria attach to the epithelium of the urinary tract. Okay, dan biasanya dia akan naik-naik sampai ke urinary bladder dulu and colonize dekat situ to avoid being washed out with voiding. Sebab biasanya kalau dia naik, dia tak colonize, kita boleh flush. Kita minum air banyak, kita boleh flush. Kalau tak minum air banyak, so maksudnya tak banyak air untuk nak flush dia keluar tu. So dia sempatlah nak menempel dekat mana-mana dinding epithelium cell dekat you punya bladder. Okay. Dan lama-lama dia akan membiak-membiak, bila banyak dia akan cuba naik sampai ke atas. Seterusnya ke ureter. Okay. Lepas tu dia akan naik sampai ke ginjal. Evasion, the defense mechanism are then evaded by the host. Okay, iaitu proses-proses yang dibuat oleh host. Okay, untuk sebagai defense mechanism, sebab badan kita dah tahu tadi macam proses phagocytosis apa semua tu akan berlaku. Okay. Inflammation, bila dia dah occur dekat situ, bila dah tak boleh dibuang, dia memang dah ada, dah invade dah dekat situ, so akan berlaku proses inflammation, dia akan radang dah. Okay, dia akan jadi merah dan sakit. As
the defense mechanism react to the bacteria. Maksudnya masa ni proses phagocytosis sedang berlaku. Inflammation start to set in as well as other signs of infection. Tanda-tanda infection dah mula occur. You all dah rasa nak kencing rasa sakit, panas, pedih, sakit bahagian pudi kencing dekat symphysis pubis dan sakit dekat bahagian pinggang. Okey, tapi ada setengah-setengah memang tak ada yang tak rasa sakit lah, tak ada manifestasi klinikal pun. Okey. Tapi bila ni dia datang dengan manifestasi klinikal yang lain, mungkin dia kerap kencing apa semua tu, and then bila check dia ada jangkitan kuman dekat situ. Okay. The invading organism ascend the urinary tract, irritate the mucosa and causing characteristic symptoms. So tadi saya dah sebut, kalau dia invade dekat mana-mana dan kita akan jadikan tempat itu sebagai apa tu, relate dengan inflamasi dekat tempat tu. Maksudnya kalau dia pergi dekat ureter, inflamasi dekat bahagian ureter, kita panggilkan berlakunya urethritis. Kalau berlaku dekat bladder, cystitis. So senang nak ingat. Kalau nak ingat, ikut pada tempat di mana mikroorganisma itu invade ataupun berkoloni di situ. Kalau dekat urethra ada infection dekat situ, kita katakan sebagai urethritis. Okey, kalau dekat renal pelvis, pyelonephritis. Okey, faktor fisiologi seterusnya adalah yang pertama disebabkan oleh bacteria invasion of the urinary tract. Kat mana-manalah bila ada bakteria masuk ke dalam situ, okey, boleh menyebabkan UTI. Yang kedua disebabkan oleh reflux. Okey, either dia ada dua, sama ada urethrovesical reflux ataupun ureterovesical reflux ataupun vesico-urethral reflux. Jadi bunyi dia macam-macam nak sama kan, tapi bila you tengok kepada ejaan dia berbeza. Okey, yang ni uretro. Yang ini melibatkan dekat bahagian bladder sebab dia urethra. Uretro ni melibatkan urethra dan dia nak masuk dekat bladder. So infection tu akan berlaku di kawasan urethra dan melibatkan bahagian bladder. Di mana obstruction to free flow urine. Maksudnya urine tu mungkin ada obstruction dekat situ, dia susah nak dikeluarkan dan dia akan berlaku UTI dekat bahagian urethral. Okay. Kalau uretero ni sebab ejaan dia ureter kan, ia melibatkan bahagian atas, iaitu atas pada bladder. Boleh beza tak? Uretero kalau ada TH tu dia melibatkan urethra. Kalau ureter ni maksudnya dia melibatkan dua ureter tu. Selepas urinary bladder kita ada ureter kan. Ureter tu nak pergi ke ginjal. Kalau you all tak ingat anatomi, memang susah nak recall lah. Okey, kena tahu anatomi dulu, baru you boleh nak relate dengan apa benda yang berlaku reflux dekat sini. Okey. Kalau uretro dia melibatkan bahagian urethra dekat bahagian bawah. Kalau ureterovesical dia melibatkan bahagian atas, iaitu di atas pudi kencing. Okey. Ataupun dia juga dikenali sebagai ni sama ya, uretrovesical ataupun vesico-urethral reflux. Okay. Dia adalah backflow of urine from the bladder into one of both ureters. Maksudnya urine tu kalau normal sepatutnya daripada ginjal tu, daripada dua ginjal tu dia akan turun masuk ke bladder. So bladder itu adalah takungan, dia akan simpan dekat situ sebelum dia keluar melalui urethra. Tapi kadang-kadang berlakunya uretrovesical ataupun vesico-urethral reflux di mana bila dia bertakung, dia keluar ikut urethra tapi masih ada lagi dekat sini dan dia akan naik ke atas. Okey, so kita akan tengok dia punya gambar rajah supaya you all senang faham. Okey, bila reflux ni maksud dia tak keluar habis, dia naik ke atas. Okey, kalau uretro ni dia naik dekat atas pudi kencing, dia tak keluar ikut urethra. Dia keluar sedikit tapi ada sebahagian sedikit tu dia masuk balik dekat bladder. Kalau uretero ni dia ada dekat bladder, dia keluar ikut urethra tapi masih ada sebahagian kecil tu dia naik ikut ureter sampai dekat ke ginjal. Yang itu kita katakan bila berlaku reflux, ini yang boleh menyebabkan air kencing tu naik semula dekat bahagian atas, ia menyebabkan boleh berlakunya jangkitan kuman. Okey? Boleh ya? Faham ya? Berbelit sikit. Lidah saya pun berbelit dah nak cerita dua ni. Okey? Sebab sebutan dia hampir sama tapi dua situasi yang berbeza lah. Okey? Yang ketiga, uropathogenik bakteria. Okay.
Bacteria urine contaminated by bacteria. Biasanya yang ini adalah common lah. E. coli biasa banyak dekat mana? Dekat anus kan. Sebab kita buang air besar apa semua dekat anus, dekat situ banyak kelompok E. coli. Tapi bila kebersihan kurang dijaga ataupun kurang titik beratkan, cara cuci tu tak bersih, tak guna sabun dengan baik, tak cuci tangan apa semua, kadang-kadang kuman yang E. coli daripada anus tu sepatutnya dia koloni dekat anus je kan, tapi dia boleh bergerak pergi ke bahagian urethra kita. Okey, pergi kepada urethra orifice ataupun opening of the urethra. Okey, dan dia akan menjadikan contaminate dekat situ. Okay. Sebab tu kadang-kadang kalau kita ambil sampel urine, especially in women, are commonly by the bacteria normally present in the urethra area. Sebab kadang-kadang biasalah ada dekat situ. Okay. Tapi masa tu dia tak naik lagi. Dia tak naik lagi dekat bahagian urethra. Dia duduk dekat bahagian luar tu je. Tapi bila kita buang air kan kita kencing melalui urethra opening of orifice kita panggil. Kan? Orifice of urethra tu. Bila kita buang air dekat situ, so kita kata ada bakteria contaminate dengan E. coli, tapi kadang-kadang dia tak masuk lagi ke atas. Okay, sebabnya kita ambil spesimen tu kita tak cuci dulu. Sebab tu kalau nak ambil spesimen urine dengan patient, kita minta patient cuci bersih-bersih dulu, barulah dia boleh collect urine. Jangan tak cuci tunggu sampai urine, kemungkinan besar akan ada E. coli. Okay, sebab E. coli ni kuman yang biasa dekat anus. Tapi tak biasa, sepatutnya tak ada dekat opening of urethra. Kalau ada dekat situ, kita takut dia boleh naik atas. Okay. Dan contaminate of the collected urine sample. Kadang-kadang contaminate bila ambil yang CBD tu kan. Kadang-kadang cara kita ambil tu tak betul. Okay. Ataupun ambil melalui bag. Okay, ambil urine sample, buka je bag urine tu terus tadah kat bawah. So, boleh berlaku contaminate dengan kuman-kuman daripada persekitaran yang ada dekat bag tersebut. So, tak betul lah cara ambil tu. Okay, uropathogenic bacteria itulah bakteria-bakteria yang biasa common ada di persekitaran ataupun di tubuh orang tu sendiri. Okay. So ini adalah mekanisme yang saya sebut tadi, uretrovesical reflux dengan ureterovesical reflux. Okey, satu uretero ni di bahagian bawah. Sepatutnya dia turun ikut uretra. Tapi kadang-kadang dia akan tinggal sikit. Yang ini yang boleh menyebabkan dikencing tak habis. Okey. Kalau ikut uretrovesical reflux ni, masa kita coughing and straining, masa kita batuk kuat-kuat tu, bladder pressure ni dia akan tekan, urine dia akan keluar ikut urethra. Tapi bila kita tak batuk, dia akan naik balik. Ada sikit urine yang bertakur dekat sini. Dan ini yang kita panggilkan dia akan reflux balik masuk ke dalam bladder. Okay. Kalau ureterovesical maksudnya urine daripada bladder, urine daripada kidney ni sepatutnya dia direct masuk ke bladder. Tapi bila dia dikeluarkan mengikut urethra, dia masih retain. Bila retain, dia akan masuk balik. Bila dia straining tu, dia naik balik ikut ureter. Yang ni dipanggil ureter reflux. Okay, daripada sini dia naik ke dalam bladder balik adalah ureteroreflux. Okay, uretrovesical reflux. Yang ini ureterovesical reflux. Okay, so nanti you boleh bacalah nota ni untuk you nak bezakan antara kedua ini. Tapi kedua-duanya adalah dia patah balik dekat bahagian atas. Dia tak keluar semua. Okay, yang itu boleh menyebabkan jangkitan kuman dekat bahagian tempat yang dia evade tu. Okay, kalau dekat sini kita tengok balik vesicule ureteral reflux ni macam mana. Okay, biasanya urine daripada ginjal dia akan turun sampai ke bladder dan seterusnya dia akan keluar ikut urethra. Tapi kadang-kadang bila berlaku reflux, okay, air kencing daripada kidney dia akan masuk dekat bladder, tetapi disebabkan sphincter ni ada masalah, okay, dia tak grab betul-betul dan boleh menyebabkan sedikit daripada urine ni naik ke atas balik semula. Dan ini yang boleh kita katakan dia bawa bakteria tu naik ke atas. Sebab kadang-kadang bakteria tu dah ada dekat sini. Yang ini untuk berisiko dia akan dapat jangkitan kuman dekat kidney. Dan satu lagi, uretrovesical reflux bila urine yang sepatutnya dikeluar melalui urethra and then dia naik semula. Dia dah keluar dah, tapi semakin kecil dia naik semula masuk ke dalam bladder. Bila masuk dalam bladder, kita takut kuman-kuman yang
masih yang dah masuk dah dekat bahagian ni, dia akan masuk balik dekat bladder. Okay, dan dia akan berkoloni dekat sini. Ini adalah salah satu daripada punca-punca UTI. Okay. Dan seterusnya adalah routes of infection. Kita ada 3 route, iaitu ascending, hematogenous route dengan lymphatic route. Tiga-tiga route ini boleh menyebabkan UTI. Okay. Yang pertama adalah transurethral route, iaitu ascending infection yang most common tadi daripada anus, kuman-kuman yang common tadi, E. coli apa semua tu, cara cuci tak bersih, apa semua tu guna tandas kotor kan. Kadang-kadang daripada tu dia boleh melekat situ dan dia naik ikut ascending route. Okay. Daripada urethra dia akan naik terus pergi ke bladder dan terusnya naik sampai ke ginjal. Bloodstream hematogenous spread, maksudnya ada infection daripada tempat lain dan jangkitan itu berlaku melalui darah lah. Okay. Dan satu lagi retroperitoneal abscess and severe bowel infection. Yang ini kita katakan lymphatic route. Contohnya by fistula from the intestine. Okay. Kadang-kadang dia ada kebocoran. Fistula ni dia membentuk satu lorong lah. Kadang-kadang ada fistula daripada anus, daripada sigmoid kan. Ada dinding yang lemah dekat sini dan dia akan membentuk satu terowong. Okay. Terowong ni kadang-kadang dia boleh tembus sampai dekat bahagian kita punya bladder. Kalau tembus, dia boleh membawa jangkitan kuman daripada sini ni ke bladder. Sebab dekat sini dia sterile kan. Yang dekat anus ni dia banyak E. coli. So dekat sini, kuman-kuman dekat sini dia boleh terus direct masuk ke bladder. Okay. Okay, so seterusnya kita tengok risk factor dia. Inability or failure to empty the bladder completely. Stasis of urine inside the urinary bladder attract bacteria into enter the tract. Okay, orang-orang yang memang gagal untuk empty urine sepenuhnya. Dan biasanya yang ada penyakit lah, ada batu karang ataupun BPH, benign prostate hyperplasia, yang prostate bengkak tu kan, enlarged prostate tu kadang-kadang dia kencing tak habis and then benda tu akan menyebabkan bladder tu tak dikosongkan sepenuhnya dan boleh menyebabkan bakteria occur dekat situ. Okay. Obstructed urinary flow, ada kesekatan pada aliran urine. Abnormalities in the structure of the urinary tract could obstruct the flow of the urine and result in inability to empty the bladder completely. Maksudnya ada kesekatan dekat situ, sama ada disebabkan oleh ada tumor ke, bengkak ke, ataupun ada batu karang dekat situ. Boleh menyebabkan urine tu tak keluar habis. So dia akan naik balik, dia akan jadi reflux. Dan seterusnya decrease natural host defense. Yang ini biasanya disebabkan oleh orang yang ada penyakit-penyakit tertentu lah. Immunosuppression, inability body to produce the body defense, predispose to patient to UTI, example cancer, AIDS. Okay. Patient yang ada SLE, immunosuppression punya disease, autoimmune disease semua tu. Okay. Dan seterusnya adalah disebabkan oleh instrumen. Contohnya masa kita masukkan catheter ataupun masa buat prosedur cystoscopic procedure. Okay. Yang itu juga boleh menyebabkan berlakunya UTI. Okay. Contributing condition seperti metabolic disorder, contohnya ada penyakit diabetik, okay, wanita mengandung ataupun post-menopausal woman. Okay. Post-menopausal woman sebab dia punya hormon-hormon semua tu dah berkurang dan dia prone untuk mendapat jangkitan. Sexual intercourse promote development of UTI juga. Okay, sebab tu selepas sexual intercourse, wanita digalakkan supaya cuci cepat-cepat bahagian private part dia untuk mengelakkan daripada berlakunya UTI. Neurologic disorder pun ada juga disebabkan oleh neurologic disorder, pregnancy dan gout. Gout ni disebabkan oleh excess uric acid daripada crystal in urinary tract, contohnya kidney stone. Female urethra is short and close to rectum and vagina, dan ini juga menyebabkan predisposed to contaminate from fecal material. Sebab tu ramai wanita ataupun remaja yang mudah untuk dapat UTI. Uretrovesical reflux, reflux urine daripada urethra ataupun daripada ureter naik ke ginjal. Vesico urethral reflux tadi kita dah sebutlah, yang ni uretro daripada urine daripada urethra naik ke bladder, yang ini daripada bladder naik ke ureter. Okay. Dan tanda-tandanya klinikal manifestasi biasanya ramai yang tak ada tanda lah. Don't always cause sign and symptom. Okay. Tetapi kalau ada tanda, dia akan rasa burning on urination.
Okay, dia akan rasa pedih masa dia nak buang air kecil. May feel pain during urinating and describe it as burning sensation. Okay, frekuensi kerap buang air kecil. Okay, maksudnya lebih kerap daripada biasalah. Kalau biasa 3 jam, 4 jam sekali baru rasa nak buang air kecil. Tapi lepas tu dia akan rasa lebih kerap. Tapi small amount of urine. Dia akan buang air kecil, amount dia lebih sedikit. Dan nocturia, dia akan terbangun tengah malam untuk buang air kecil. Suprapubic or pelvic pain, maksudnya sakit di bahagian symphysis pubis, bahagian depan dia tu, okey, depan ari-ari tu, ataupun sakit dekat bahagian pinggang. Okay. Urgency, rasa yang tiba-tiba je rasa nak kencing terus dia rasa kuat. Okey, so tak tahan-tahan. Kalau nak kencing terus, kan? A strong persistent urge to urinate. Maksudnya bila dia rasa je urge tu nak kencing tu dia kena pergi cepat-cepat dekat toilet. Kalau tidak rasa macam nak terkeluar kat situ juga. Okay. Urine appears cloudy, yang ni dah teruk lah. Okay. Nampak macam keruh. Kadang bila dah ada infection, bila dia dah ada nanah pas dekat biasa kalau dekat bladder ataupun dekat ginjal, dia akan nampaklah urine dia tu warna bercampur dengan nanah macam mana, nampak ada putih-putih. Saya pernah tengok ada yang hampir rosak lah bawah pinggang dia. Dia kencing pun memang pekat, nampak ada warna putih-putih macam tu, nanah. Urine appears red. Yang ini juga kadang tapi janganlah. Okay. Bright pink or cola coloured, a sign of blood in the urine. Ada juga kadang UTI dia ada darah di dalam urine. Ada setengah dia boleh nampak sebab warna urine dia berubah. Okay, nampaklah warna red colour, cloudy semua tu. Tapi ada setengah tu nampak warna kuning macam biasa. Tapi bila kita tengok bawah stetoskop, baru tahu bahawa ada red blood cell dekat urine dia. And there's strong smelling urine. Ada bau yang kuat dan kadang-kadang ada low grade fever lah, demam. Bila dah bakteria dah berkoloni dekat mana-mana bahagian kat urinary tract dia. Okay. Assessment dia dengan diagnostic finding dia, result of various tests help confirm the diagnosis of UTI. Macam mana kita nak confirm bahawa pesakit itu ada UTI dengan hantar urine culture. Okay. Hantar urine culture kena hati-hati sikit cara nak ambil spesimen urine tu sendiri supaya dia tidak kita kata bertukar dengan bakteria yang memang biasa, normal flora kita kata, yang memang dah ada dekat bahagian anus apa semua, tak cuci bersih terus ambil urine. Tu kadang-kadang kita boleh dapatkan result yang salah. Kita nak kuman yang ada dekat bahagian atas tu, bahagian urinary tract dia. So ambil urine culture sebab kita nak kenal pasti organism apa yang occur dekat dalam urinary tract dia. Okay. Bacteria causing infection and to identify the most effective antibiotic. Bukan saja kita nak tahu bakteria apa, tapi kita nak tahu antibiotik mana yang sesuai. Okay. Urinalysis, examine the urine for red blood cell and white blood cell. Dan ni kita hantar biasanya FEME lah. So kita boleh tengok ada red blood cell ke, ada white blood cell ke dekat dalam urine dia. Okay. The number of white and red blood cell found in the urine indicate an infection. Sistoskopi, bila dah teruk sangat dan kita suspek ada inflammation, ada nanah, ada infection dekat bladder, dekat dekat ginjal apa semua tu, mungkin doktor akan arahkan supaya dibuat sistoskopi. Dia adalah test use a special instrument fitted with a lens and a light source, okay, to see inside the bladder from the urethra. So dia akan masuk sistoskopi dan dia untuk nak tengok bahagian bladder dia macam mana. Okay. Seterusnya menggunakan ultrasound ataupun CT scan ataupun MRI. First dulu lah, mula-mula dia akan gunakan ultrasound. Bila untuk lebih clear dia akan dapatkan CT scan. To detect any abnormality in urinary tract, sama ada berlaku obstruction, abscess, tumor ataupun cyst. Yang ini biasanya kalau dia suspek ada benda lain yang lebih lagi yang menyebabkan UTI. Contohnya pesakit tu recurrent dapat UTI. Kan? Bukan sebab tak jaga kebersihan apa semuanya, dia takut ada masalah di dalam tubuh seseorang tersebut. Okay, so dia akan buat ultrasound, CT scan sebab dia nak kenal pasti ada obstruction kat mana-mana, ada abscess kat mana-mana kan, ataupun ada tumor ke. CT scan may detect pyelonephritis ataupun abscess juga. Test sexual transmit
transmitted disease juga akan dibuat untuk STD test, may be performed because acute urethritis caused by sexual transmitted organism. Contohnya kuman-kuman yang disebabkan oleh sexual transmitted organism yang aktif. Seks, kadang-kadang ada yang seks, bertukar-tukar pasangan apa semua itulah. Okay. Or acute vaginitis infection caused by Trichomonas ataupun Candida species may be responsible for symptoms similar to those UTI, sebab kita takut bertukar dengan sexual transmitted disease. Okay. Seterusnya cystourethroskopy, okay, maybe indicate to visualize the ureter or to detect stricture, calculi or tumor. Bila kita suspect ada masalah lain lagi dekat bahagian yang ni, mungkin kita nak tengok ada batu karang ke tidak, ataupun kita nak detect ada stricture, okay, penyempitan dekat bahagian mana-mana tract, urinary tract. Seterusnya transrectal ultrasonography to assess prostate and bladder. Dia adalah prosedur of choice for men with recurrent of complicated UTI. Okay, so kita nak tengok transrectal dia dekat BPH dia macam mana, apa semua tu, nak tengok prostate gland dia macam mana. Dan kadang-kadang bila buat ni kita boleh kenal pasti penyakit-penyakit lain lah, BPH ataupun semuanya kan. Bila ada BPH pun dia kerap juga untuk dapat infection sebab dia bengkak dan dia susah untuk kencing dan banyak berlaku reflux balik, kencing naik ke atas. Dan apa management dia, pengurusan dia, medical management dia, saya sebut ada tadi, dia melibatkan antibiotik, iaitu dia involve pharmacologic therapy dan patient education. Yang first bagi ubat, antibiotik, okay. Ada ubat lain selain itu, antispasm apa semua, dan satu lagi yang penting juga adalah patient education, bagi health education dekat patient. Okay. Kalau tak bagi health education, so dia akan recurrent dapat balik UTI. Okay. Kita tengok seterusnya pharmacologic terapi. Yang pertama untuk acute. Okay. Yang kedua adalah untuk long term. Yang acute pharmacologic therapy, antibacterial agent eradicate bacteria from the urinary tract. First line treatment for acute uncomplicated UTI, biasanya 3D regime of ini ubat dia, TMP, CMX ni. Okay. Trimethoprim, sulfamethoxazole combination ataupun TMP alone for patient with sulfa allergies. Okey, kalau dia tak sulfa allergies, dia akan bagi yang jenis sulfa punya. Okey. Saya ada bagi tunjuk gambar-gambar contoh yang sulfa punya. You boleh tengoklah. Okay. Yang long term punya maksudnya pesakit ni recurrent dapat infection. So dia akan bagi long term punya. Sebab kalau yang short term biasa dia akan bagi dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Tak lebih daripada 2 minggu lah kalau short term. And then pesakit akan cure dan pesakit boleh balik semula. Tapi kadang-kadang dia akan dia dah bagi antibiotik short term and then dibagi lagi untuk long term. Maksudnya pesakit akan makan ubat tu dalam jangka masa yang lebih panjang. Mungkin 3 minggu, mungkin sebulan. Okay. Older men and women are commonly prescribed long-term antibiotic to prevent recurrent urinary tract infection. Untuk setengah-setengah pesakit lah yang dia rasakan perlu. Okey, pharmacology. Okey, yang pertama adalah sulfonamide drug. Okey, biasa dia akan guna yang ini dulu. Kalau yang ini patient sensitif, baru dia bagi yang bukan sulfur lah. Okey. Untuk treat bacteria infection yang paling common, yang paling biasa adalah sulfazine lah kat sini. Highly concentrated in the urine, little soluble in acidic urine. Okay. Effective against E. coli. Biasanya kalau E. coli infection yang biasa yang gadis-gadis remaja tu yang mudah dapat infection sebab cara cuci tak bersih, kebersihan kurang dijaga semua tu. So biasanya dia akan guna sulfonamide drugs. Okay. Tetapi boleh menyebabkan crystalluria. Contoh ubat-ubatnya adalah Bactrim, Ocepta, sulfadiazine, azulfidin ataupun sulfasalazine. Okey, seterusnya adalah yang kedua, quinolone ataupun fluoroquinolone. Okay. Dia adalah broad spectrum antibiotic against gram-negative organism. Contohnya Pseudomonas aeruginosa. Ini contoh-contoh ubat dia, ciprofloxacin, nalidixid, norfloxacin, moxifloxacin. Tengok rutin dekat hospital tu dia biasa guna apa. Okay. Tak samalah. Dan side effect dia ada side effect jugalah, nausea, vomiting and diarrhea. Not give to less than 18. Umur 18 tahun, kurang daripada 18 tahun biasanya kita tak bagi sebab biasanya ubat ini boleh menyebabkan
cartilage degradation, risk of tendinitis and tendon rupture. Okay, sebab kita tak naklah pembesaran dia terbantut sebab dia menyebabkan degradation of cartilage. So kita tak bagi dekat budak lah, budak-budak kita tak bagi ubat ni. Okay, so kita bagi pilihan yang lain, ubat lain. So you kena tahu jugalah ubat-ubat ni. Kalau macam untuk apa tu fluoroquinolone ni dia punya yang ini memang kena take notes lah sebab dia tak sesuai diberi kepada kanak-kanak dan orang yang bawah 18 tahun. Dan seterusnya ini yang biasa diberi untuk pesakit UTI yang ada simptom sakit ataupun dia rasa pedih ataupun dia rasa panas masa nak kencing, so dia akan bagi ni iaitu pyridium ataupun phenazopyridine hydrochloride. Dia adalah urinary antiseptic untuk relief pain, untuk bening, untuk urgency, frequency and discomfort from irritation. Okay, maksudnya kalau pesakit tu bila dia ada rasa sakit nak kencing, rasa pedih, panas tu, doktor akan bagi pyridium. Okay, dan ini adalah most common ubat. Pyridium dengan antibiotik sekali. Can cause urine discoloration iaitu reddish orange of urine. Sebab tu kena bagi tahu dekat pesakit kalau bagi ubat ni air kencing dia mungkin bertukar jadi nak warna kemerahan sedikit, orange nak merah. Sebab takut pasien takut dia kata keluar darah ke apa ke, bukan. Kena bagi tahu dekat pasien sebab bila dia balik dia makan ubat air kencing dia akan berubah. Okay. So memang ini adalah side effect dia lah. Okay. Dos yang common adalah 100 mg ataupun 200 mg. Tapi biasanya kita bagi 200 mg TDS. Okay. Side effect dia headache, rash, pruritus, GI disturbance. Dan contraindication patient hypersensitivity to pyridium and patient with renal insufficiency. Okay. Okay. Boleh Setakat ni boleh tak? Upper lower UTI. Boleh terima ke? Ketidur ni. Sekejap tengok siapa yang ada lagi ni. Pak 8 maksudnya ada tiga yang tak masuk ya. Tak apalah nanti you inform dekat saya sendiri ataupun Pak Rosmaiza siapa yang tak masuk ni. Mungkin dia ada masalah internet ataupun dia berkongsi laptop. Okay. Sebab tadi saya difahamkan ada yang berkongsi laptop. Boleh ya? Okay. Boleh nak Puan. makan, nak minum, saya tak kisah. Okay. Ya, saya dengar suara. Ada chat ke? Sekejap. Ada soalan ke tadi? Tak ada? Tak ada. Okey, tak ada. Bunyi sayup-sayup. Kok tidur petang-petang ni? Nana kenapa pula dia keluar benda ni?